السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واصلح لساني وذكر به سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم اغفرنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالإيمان والتعليم ومعرفة العلم. وأسر أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesempatan pada awal tahun Syamsi ini soal berminum. Soal tidak syak. Boleh tengok soal macam ni. Okey dah. Soal okey. Sama. Dah. Itu format juga. Mak ni pun okey. Sama. Sama juga. Suara tak tolong tu. Tengok suara kombinasi suara tidak tetap. Bising. Bising. Sama. Okey. Okey. Boleh tak suara? Cubaan suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak jelas juga. Bunyi tak jelas. Bunyi. Okey, sekarang jelas tak? Jelas tak sekarang? Masjid pada Pak Ali. Suara jelas tak sekarang? Kesama je. Ha? Sekarang ni okey. Tengok masjid rekod tak? Kalau masjid saya rekod. Cuba tengok masjid rekod tak? Ada masjid. Tak. Tak ada Ha? CCTV je, tak ada rekod. Okey, tak ada rekod apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab baru pada tahun baharu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita istiqamah untuk kita terus menekuni pembacaan kitab Iqtinamul Fawaid
fi syarhi qawaidil aqaid. Kitab ini mensyarahkan kepada kitab Qawaidul Aqaid bagi Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Syarah itu disyarahkan oleh Syekh Al-Imam Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi. Beliau Imam Ahmad Zarruq, dia buat dua syarah bagi Qawaidul Aqaid. Syarah pertama telah kita baca pada PKP 1.0. Pada PKP itu kita telah habiskan alhamdulillah pada bulan puasa kot, start ke bila tak ingat lah. Sebelum puasa, dan kita habiskan pada Syawal dah, kalau tak silap lah. Dan syarah yang keduanya iaitu Ightinamul Fawaid yang kita akan baca ni lah. Setelah daripada kita diberi taufik untuk habiskan kitab Hasyiah Syarqawi Al-Hududi. Kalau dari segi turutan sulam tangganya, untuknya daripada syarah yang Syarqawi yang dianggap ada sukarlah sedikit ya, tapi dia kedudukannya dari seginya pertengahan lah. Jadi cuma kitab Ightinam Fawaid ni seakan kita kata satu bentuk lain, syarahan akidah bentuk lain pula. Dan kalau ikutnya kita mungkin patut naik kepada Hasyiah Ad-Dusuki pada syarah Musannif ala Umul Barahin. Tapi tak apalah, mungkin ada kebaikannya kita turun balik dan lihat aspek akidah dari segi huraian ahli sufi, walaupun Syarqawi pun ahli sufi, tapi lebih kepada syarahannya kepada perbincangan akliyat dan mantiqiyah. Jadi supaya kita mendapat pelbagai hasil daripada kebun yang pelbagai, bukan ambil daripada satu bentuk ilmu saja, maka mungkin ada kebaikanlah untuk kita ambil dan start baca pada kitab Ightinamul Fawaid ni. Itulah harapnya supaya sebagaimana namanya al-ismu alal musamma, naghtanim al-fawaid, kita akan berharap dapat mencapai dan menggapai serta mendapatkan faedah-faedah. Supaya apa? Supaya mungkin kadang-kadang bila seseorang tu dia naik pada ilmu lebih tinggi, dia lupa aspek yang berbeza huraian ilmu tersebut di sisi ulama-ulama lain. Mungkin dia rasa makin dia belajar tinggi-tinggi semakin pandai. Jadi eloklah kadang-kadang kita turun lihat pada aspek yang mana walaupun kalau di segi turutannya dia macam kita turun ke bawah, tapi wakun kullama qaddamuka wara, di mana idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitajuhu, sebagaimana kata Ibn Atha'illah As-Sakandari. Baik, ala kulli hal, al-auni minallah wa taufiq minhu wahdahu. Kita insya-Allah moga-moga Allah memberi taufik untuk kita dapat baca ni lah. Sebenarnya itu satu anugerah lah, satu kurnia yang Tuhan bagi, Tuhan bagi kita tu.
Kitab biasa-biasa mungkin boleh habis. Tak. Senang saja habis kitab. Tapi sebenarnya kalau tak ada taufik, tak dapat habis juga apa-apa kitab pun. Kadang berhenti tengah. Tak habis berhenti tengah. Pada mula-mula pun Syarqawi pun kita kata boleh habis ke tak ni? Boleh habis ke tak? Tapi yelah, mungkin kerana yang hadir pada pelajar-pelajar tu semangatnya, himmahnya membuatkan dapat Allah Ta'ala beri taufik, kita dapat habiskan sama-sama. Yang lebih tu daripada Allah SWT lah. Okey. Jadi sini kita akan mula baca daripada kitab Ightinamul Fawaid. Adapun Imam Ahmad Zarruq, Imam Ghazali, ghaniyun anit ta'rif. Imam Ghazali ni maaf, dia terkaya daripada kita nak perkenalkan, tak payah kenal tau. Dan sini pun dalam cetakan PDF ni pengarang tidak letakkan di sini. Saya tak tahu ada buat asal tak? Ada buat asal tak? Ada asal, ada tak terjemah? Rasa macam ada terjemah Imam Syekh Ahmad Zarruq. Tak ada. Ada tak? Tapi tak ada. Pelik biasa dia letaklah. Ni antara tahqiq Syekh Nizar Hamadi ni antara yang menekuni karangan Syekh Ahmad Zarruq. Nama beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Bulmusi Al-Fasi Al-Ma'ruf Bizarruq, yang dikenali sebagai Az-Zarruq. Faqih Al-Maliki, dia ulama mazhab Maliki. Antara kitab fiqhnya iaitu disyarah kepada matan Abi Zaid Al-Qayrawani, 2 jilid. Lahirnya pada tahun 846 Hijrah. 486 Hijrah. Yang di Maghrib Arabi sekarang ni Morocco lah. Al-Fasi, Al-Fas, Fas kita namakan. Bermazhab Maliki. Dan beliau ni mak ayah dia meninggal dalam usia yang kecil, dijaga oleh datuknya. Lalu dia dulu dilahirkan dalam keluarga yang soleh. Dan pada awal pendidikannya, gurunya antara dia ambil ilmu ialah daripada Syekh Yahya Al-Aidali, Syekh Abi Abdullah Al-Fakhar. Banyak ni ulama-ulama yang diambil di sekitarnya. Dan beliau bermusafir ke Mesir dan mengambil daripada masyayikh di sana. Antara ni Syekh Abil Abbas Al-Hadrami, yang diambil daripadanya ilmu tariqah. Dan dia belajar daripada Imam Al-Jawzari. Dan juga daripada Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Muridnya pun ramai juga. Beliau ni antara ulama yang kita kata beraliran tariqah Asy-Syadziliyah. Dan terkenal Imam Ahmad Zarruq sebagai muhtasibul ulama wal awliya. Muhtasib ni makna polis. Muhtasib ni makna orang yang menjaga, polis. Muhtasibil ulama wal awliya. Dia ni sebagai kayu ukur. Apa yang dibuat oleh ulama itu kena tak kena dengan syariat. Apa yang dibuat oleh ahli sufi betul tak betul. Sandarannya ialah pada kalam Imam Ahmad Zarruq. Kalau dalam tasawuf ni, qawaidu at-tasawuf. Qawaidu tasawuf itu meletakkan kaedah-kaedah tasawuf yang sebenar macam mana. Jadi karangan sebeginilah yang patut dizahirkan ataupun diajar oleh ahli lah dalam masyarakat supaya kita dapat kenal mana tasawuf betul,
mana hakikat yang betul, mana makrifat yang betul. Bukan terima kasih si babi hutan, bukan belajar tasawuf daripada situ. Apa lagi? Aku, dia dan dot dot dot. Bukan daripada kitab itu. Jadi tutup ni. Boleh tutup. Itu kitab dia tak? Okey. Anak N lah. N sini. Dah tak ada ikut tak? Tanggap? Okey. Dia boleh dua sekali gua. Musafir ke dan masyayikh sana. Antara ni Syekh Abil Abbas Al-Habni. Yang berbeda tariqah. Dan dia belajar daripada Imam Al-Jawzari. Dan juga daripada Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Muridnya beliau ni antara ulama yang dari Syaziliyah. Polis. Ini orang yang polis lah. Polis. Kita sibil ulama wal dengan syariat. Apa yang dibuat oleh ahli sufi betul tak betul? Sandarannya ialah pada kalam Imam Ahmad Zarruq. Kalau dalam tasawufnya qawaidu at-tasawuf. Qawaidu tasawuf itu meletakkan kaedah-kaedah tasawuf yang sebenar macam mana. Jadi karangan sebeginilah yang patut dizahirkan ataupun diajar oleh ahli lah dalam masyarakat supaya kita dapat kenal mana tasawuf betul, mana hakikat yang betul, mana makrifat yang betul. Bukan terima kasih si babi hutan, bukan belajar tasawuf daripada situ. Apa lagi? Aku, dia dan dot dot dot. Bukan daripada kitab itu. Jadi tutup ni. Boleh tutup. Betul kitab dia dah. Okey. Anak N lah. N sini. Dah tak ada rekod tak? Dia dah mesti panggap. Panggap, okey. Dia boleh dua sekali go. Hebat Mak Zoommaker. Jadi tutup ni lah. Okey. Hak ni kat gigi kalau katakanlah tak buat secara bersemuka pun boleh buat lah sebab senang. Baris ada dah. Anak dak hotel banyak lah. Ulama sangat banyak lah terhadap yang memuji beliau, murid kepada beliau ramai. Kemudian di sini kitab, antara kitabnya kitab yang kita baca ini. Kemudian beliau juga menulis syarah pada Hizib Bahar Imam Syazili dan juga dalam syarah kepada matan Risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Pendek kata boleh tengok sendirilah tengok sendiri terjemah berkaitan Imam Ahmad Zarruq. Jadi tujuan kita baca kitab-kitab gini bukan ala hawa, bukan ikut suka je pilih tak. Kadang-kadang kitab itu dipilih ada matlamat je. Macam Syarqawi ni kita boleh tahu gaya bagaimana Imam Syarqawi dalam hasyiahnya. Jadi bila baca kitab lain mudah jadi. Kalimat mudah je. Kitab-kitab lain akan jadi mudah. Imam Bajuri ada gaya dia. Kita nak tahu ibarat. Ada pun macam fiqh pun sama kok. Fiqh benda sama je. Konten dia, isinya sama. Tapi buat apa? Pilih tahrir contohnya. Sebab ibarat tu. Maknanya bila kita ambil kitab bayah, kitab mudah, kitab yang ibarat mudah ya. Isi sama je. Okay.
Begitulah sambil kita menyelam minum air lah, insya-Allah. Jangan lemah dah. Jangan lemah dah, lemah habis ya. Okey. Jadi kita sambung tadi. Oh, anda tutup lah kok. Entah kawal kat entah. Kita terus masuklah, insya-Allah kita masuk kepada muka yang pada awal tu Syekh Nizam Hamadi dia letak matan Qawaidul Aqaid. Kita langkah kepada kat mana ni? Soal apa? Muka surat 25. Okey. Jadi sama-sama kita mulakan pengajian kita ini. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang Ightinamul Fawaid Syekh Ahmad Zarruq, kepada sahibul matni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kepada para ulama yang menjadi rantaian silsilah kita, kepada Habibina Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila awliyaillahi salihin wa ulamaihi wa syuhada wa ali baiti Rasulillah wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wal muslimina wal muslimat syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ini kha ni kha maghribi ke ni? Apa lain tu kha lah. Dan banyak-banyak makhtutat kha daripada maghrib Arabi gini. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Al-Habrul Fahamah Al-Mufidul Mutqin Al-Mujidu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa Urifa bizarruqin Al-Burnusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'a bihi. Kata Imam Zarruq, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah. Segala puji bagi Allah atas sekalian nikmat-nikmatnya yang berturut-turut, yang tidak putus-putus. Walahu syukru awwala kulli syai'in wa akhirah. Dan bagi Allah Ta'ala lah kesyukuran pada awal setiap sesuatu dan pada perakhirannya. Wa salawatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat, wa ala kaffati ahli wuddihil kirami wa hubbih, dan ke atas sekalian ahli kekasihnya yang mulia dan para kekasihnya. Salatan tafutul adda wal ihsa'a, ay usalli salatan, akan sebagai selawat yang tafutul adda wal ihsa'a, yang hilang menghilangkan akan bilang dan juga sekatan. Tak boleh nak bilang. Selawat yang tak boleh dibilang, tak boleh dihadkan. Yaksuru anhal hasru wal istiqsa'u, yang tidak mampu padanya oleh hingga dan juga istiqsa' ni makna samalah, tidak mampu dihadkan. La wa yaktasiru anhu al hasru wal istiqsa', yang lemah padanya oleh sekatan ataupun hinggaan. Tak boleh kita nak hadkan. Yang lemah padanya oleh had dan juga bilang. Tak mampu kita nak hadkan, tak mampu kita capaikan bilangan salat dan selawat itu. Semoga Tuhan sentiasa mengcurahkan selawat ke atas baginda. Wa salamuhu daimu kadzalika, dan begitulah salam Allah, kesejahteraan yang sentiasa sedemikianlah. Walhamdulillahi ala dzalika,
dan segala puji itu milik Allah di atas demikian itu. Sajak belakang tu pada dia buat berpasang-pasang pasang-pasang. Mutawatirah wa akhirah. Ana dah ulah ni kira sebab Asyik ulah hanya dah. Kita baca dah Bajuri, kita baca dah Syarqawi, rujuk situlah. Kalau alhamdulillah tu panjang pula. Habis situ je malam ni. Dah situ. Jadi maknanya kita itikalan, serah kepada apa yang telah maklumlah. Okey. Amma ba'du. Adapun selepas daripada itu, fatashihul aqidati, maka mensahihkan akidah, bil idahi wal bayani, dengan keterangan dan juga kejelasan itu. Thumma ta'yiduha bid dalili wal burhani, kemudian meneguhkannya dengan dalil dan juga burhan, bukti. Dalil samalah. Min a'zami maqasidil imani, daripada seagung-agung tujuan dan maqasid iman. Wa akbari mafatihil yakini wal irfani, dan sebesar-besar kunci kepada keyakinan dan juga makrifah. Wa maqalidil fauzi bil jannati wan najati minan nirani, dan daripada maqalid al-fauzi, apa-apa daripada kita kata maqalid ni macam rantai lah, ataupun kunci kepada kejayaan. Boleh juga kunci kepada berjayanya mendapat kejayaan bil jannati, dengan syurga, wan najati minan nirani, dan selamat daripada api neraka. Apa? Tengok tu ta'liq Syekh Nizam Hamadi tu kat bawah. Qala Syekh Zarruq, Syekh Zarruq sebut dalam syarah risalah. Risalah ni risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Marji'u kulli aqidatin, asas setiap akidah itu kembali kepada tiga. Kembali kepada tiga perkara. Awaluha, yang pertama, isbatu dzatil karimati, mengisbatkan zat yang maha mulia. Kama yaliqu biha, sebagaimana yang layak. Min kamalit tanzih, daripada kesempurnaan penyucian. Wa nafi tashbih, dan penafian penserupaan. Itu satu. Yang kedua, al-ilmu bi asma'ihi ta'ala wa sifatih, tahu tentang nama Tuhan dan sifatnya. Wa ma yarji'u ilaiha, dan yang kembali kepadanya daripada ijlalin, keagungan, kebesaran dan juga kesucian. Wa thalithu al-ilmu bi af'alihi al-waqi'ati, dan yang ketiga ialah perbincangan tentang ilmu tentang perbuatan Tuhan yang berlaku. Wal mutawaqqa'ah, dan yang akan berlaku. Apa yang harus. Jadi di sini tengok kembali pada apa ni? Kembali kepada mengisbatkan zat. Apa? Zat yang apa nama ni? Bersifat dengan segala kesempurnaan dan suci daripada segala kekurangan. Di samping mengetahui asma' dan sifatnya serta af'alnya. Itu ibarat ajalah, ibarat. Jadi kita boleh tahulah bahawa sebahagian ulama' mengibaratkan dengan ibarat ini. Dia tidak menafikan sebagai pembahagian yang dibuat oleh ulama' lain, bahawa akidah tu terbagi pada ilahiyat, nubuwat dan juga sam'iyat. Ini kalau tengok ini kembali pada apa? Berkait dengan Tuhan, yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Okey. Kita kembali balik tengok. Dia kata maqalidil fauzi, kunci kepada kejayaan dengan syurga. Wan najati minan niran, dan selamat daripada neraka. Wa inni ra'aitun nasa qad atalu fi dhalika wa qassaru, dan sesungguhnya aku melihat manusia, yakni para ulama, telah memanjangkan perbincangan pada demikian itu. Wa qassaru, dan ada yang memendekkan perbincangan, buat bentuk mukhtasar.
Wabasatu wakhtasaru, ada yang membincangkan akidah secara panjang lebar, ada yang mengikhtisarnya. Falam ara mithla aqidati hujjatil Islam, namun aku tidak lihat seumpama akidah Imam Ghazali buat, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Aku lihat kitab ulama berkaitan akidah ni, sama ada yang membahaskan secara panjang ataupun secara ringkas, aku tidak jumpa seumpama karangan akidah yang dihimpunkan, yang ditulis oleh Hujjatul Islam. Tu ada lebih kok. Nampak tak? Ada lebih dia. Qawaid aqaid lebih, ada lebih. Sebab tu kalau nak ajar pada masyarakat awam memang sesuai sangatlah mereka asas ni. Walaupun susunannya tak seperti mana Ummu Ibrahim sifat 20 tu, tapi dia ada kelebihan dia. Kenapa? Limah tawat alaihi minat tahriri wal ihtimami. Kerana apa yang terkandung di atasnya daripada tahrir, analisis kita kata, ataupun huraian dan ihtimal, mengambil beratnya. Wa ma tadammanathu min bayanin wa ilmam, dan apa yang mengandungi akidah itu akannya daripada keterangan dan juga ilmam, secara menyeluruh. Ilmam ni makna mulim, secara mendalam, secara menyeluruh. Wadarat alaihi min tamassukin, dan apa yang berkisar di atasnya min tamassukin wa i'tisamin, daripada keteguhan dan juga kekejatan. I'tisam, kemas. Kadang-kadang sebahagiannya itu ialah ambil daripada ibarat Quran, daripada ibarat hadis. Jadi dari segi penerimaan, kita kata aspek fitrah tu mudah. Nampak tak? Penerimaan dari segi aspek kita dengar dan kita faham ni mudah. Sebab apa? Dia kadang-kadang ambil daripada ibarat-ibarat yang ada dalam Quran, ayat-ayat Quran dan seumpamanya. Itu tujuannya, bukan tujuan akidah ni tujuan nak suruh jadi otak gila, betul dah. Bukan tujuan nak uya orang jadi pening. Dia ni mahir akidah. Mahir ke mana? Sampai cakap orang tak faham. Nampak tak? Bukan tujuan gitu. Bukan sampai cakap nak faham. Kalau gitu macam cakap seorang. Kalau cakap betul lah, kalau dia bercakap tu betul, tak apalah. Tapi bukan tujuan akidahnya supaya orang tengok hebat dia boleh bincang perkara-perkara akliyat yang tinggi-tinggi. Bukan. Tujuannya akidah. Kita nak tanam akidah. Kalau kita nak ngajar orang pun supaya orang dapat isi akidah tu. Bukan orang dapat kita kata hebatnya kita. Bukan. Nampak tak? Dapat isi akidah tu. Tamanya orang awam. Kalau pelajar memang kena dapat lebih lagi lah kemahiran bagaimana jawab i'tirad macam mana, syubhah ni macam mana nak jawab. Okey. Faqasattuha, lalu aku qasadkannya akidah ini bil kalami, dengan membincangkan, mengkalam, untuk menulis dan membincangkan akidah ini. Wat tanbihi lidzalika, dan memberi peringatan di atas demikian itu. Wal irsyadi, memberi tunjuk. Wal ifadati, memberi faedah. Lima hunalika, kerana barang yang ada di sana. Apa yang ada dalam akidah tersebut. Muawwilan, hal keadaan aku ni hal bergantung. Ala fathil karimil wahhab, atas pembukaan Tuhan Al-Karimil Wahhab, yang maha pemberi dan maha penganugerah, yang maha memberi dan menganugerahi. Menganugerahi. Jadi sebab tu kita akan nampak nanti huraian dia ini akan diselit-selit dan disulam dengan fawaid tasawuf dan fawaid ilmu hati ni. Nampak tak? Jadi dia tidaklah stres sangat di kepala tu. Dia tidaklah maknanya sukar sangat. Kalau sukar tu adalah, tapi ada kadang-kadang dia menekan dan juga mengetuk jiwa, beri faedah-faedah yang bermanfaat kepada pembaca. Mutaharriyan wajhal haqqi was sawabi,
hal keadaan aku mencari-cari jalan wajah yang benar dan juga betul. Hasba ma yunqalu min ma'adinihi, mengikut apa yang dinukilkan daripada ma'adinihi, galian, tempat galinya, daripada ma'adinihi ai usulihi, usul dia. Wa yaftahu Allahu bihi min khazainihi, dan apa yang Tuhan bukakan daripada khazanah ilmu Tuhan. Jadi itu antara fawaid kitab-kitab begini-ginilah. Nampak tak? Supaya kalau kita jadi mahir ilmu kalam pun, bukan kita orang yang jenis berdebat dan suka bersidangkan dengan kalam. Contoh. Bukan suka berdebat dengan tu. Tak apalah. Wa qad iftatahtu, dan sungguhnya aku telah mulakan al-kalama fi dhalika, kalam tentang syarah bagi akidah ini, bi muqaddimatin, aku dahulukan dengan menyebut muqaddimah, satu muqaddimah, wa anhaituhu, dan aku tamatkannya. Jadi kalau dari segi kalau takbir ni, kalau ada hasyiah selagi di atas irtinam ni akan sebutlah zahiru kalamil musannifi yushiru anna al-muqaddimata tudau ba'da tamamil al-syarhi. Sebab diguna wa qad iftatahtu, makna aku telah buka. Makna muqaddimah ni waktu diam lah. Apa tak? Tu kalau ada hasyiah lagi lah. Okey. Aku telah bukakan kitab aku ini dengan satu muqaddimah dan tamatkan dengan khatimah, satu penutup, wa mutammimah, dan satu kesempurnaan. Belakang ni akan sebut wa 'alallahil mu'tamadu, taqdimu al-jarri wal majrur yadullu 'alal hasri. Jadi 'alallahil mu'tamadu, al-mu'tamadu 'ala Allah, hanya ke atas Tuhan sahaja ialah pegangan, fi bulughi takmil, untuk menyampaikan kepada kesempurnaan, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dialah yang mencukupkan bagi kita dan sebaik-baik penolong. Thumma aqulu, kemudian aku berkata, ni sebut muqaddimah tu, madarul muqaddimati ala 'asharati fusuli, fokus perbincangan muqaddimah di atas 10 fasal. Muqaddimah tu 10 fasal dah. Tatanazzalu manzilata al-qawaidi wal usul, yang menempati mana-mana perbincangan tentang sesuatu, sama ada raddan wa qabulan, kita nak ra' atau terima, apa-apa sahaja kita nak nafi atau nak isbat, sesuatu itu far'un, cabang daripada kaun. Ada tak suara? Susah lah entah. Entah tak boleh tupu. Tak pakai sebab ibu ni. Dok rekod tak? Okey.
Sebab apa sebelum ni setting mana? Saya tengok minggu lepas. Sebab ni gema-gema jadi ni kaca. Okay. Jadi furuk daripada keadaan itu ma'kulah ay mutasawwiran. Ni sama lah. Apa dia? Al-hukmu 'ala syai' far'u an tasawwurihi. Seumpama itulah. Tapi dengan ibarat yang berbeza. Kalamu fi syai'i raddan wa qabulan far'un an kaunihi ma'kulan. Falazimal ilmu, maka lazilah ilmu bimahiyatihi. Maka kita nak bincang tu kena tahulah mahiyah sesuatu. Wa faidatihi, dan faedahnya. Wa maddatihi, madah dia apa? Dia punya komponen dia apa? Qabla al-khawdi fi, sebelum kita bincang tu. Sebelum bincang tu kena tahu. Sekarang ni apa dia punya hakikat suatu perkara itu? Apa dia faedah dia, apa dia komponen dia? I'laman bihi, sebagai nak mengiklankan, menzahirkan dengannya, wa takhsisan alaihi, dan menghadkan atasnya. Kena tahu. Kadang ilmu perbincang benda yang nak bincang tu luas. Aspek mana? Nak taksis bahagian mana? Wa ima'an, dan sebagai isyarat, ima'an lima'adinihi wa maqasidihi. Tahdidan, takhsis, salah baca. Tahdidan, untuk i'laman, untuk mengiklan, memasyhurkan dengannya. Wa tahdidan, memberi galakan. Tahdid, menggesakan. Salah tengok dia. Tahdid. Jadi kita kena tahu sebab apa? Untuk beritahu kepada orang dan untuk gesa dan menggalakkan orang. Tahdid. Al-haddu ay al-hathu, untuk menggesakan, menggalakkan orang untuk tahu tentang suatu ilmu itu. Wa ima'an li ma'adinihi wa maqasidihi, dan mengisyaratkan kepada asal usul ma'din dia dan juga maqsid dia, tujuan dia, matlamat dia. Wa kullu dhalika la yatimu illa bi ma'rifati alatihi, dan setiap itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengetahui alatnya. Alat bagi ilmu itu wahwa istilahuhu, iaitu istilahnya. Jadi penting dalam mana-mana ilmu kena tahu istilah. Nampak tak? Jangan bincanglah berkaitan sesuatu tanpa kita tahu istilah. Nak bincang berjiring tak berjiring Tuhan, bertempat tidak bertempat Tuhan, bincang dulu tentang makna jirim, bincang dulu tentang makna sifat, makna tempat. Nampak tak? Wa qad urifa anna likulli ilmin istilahan, dan sungguh diketahui bahawa setiap ilmu dia ada istilah yang khusus. Wa fihi ma yakhussu wa ya'um, dan padanya itu ada yang makna khusus, ada istilah yang umum, ada yang istilah yang khusus. Fawajaba tahammum, maka wajiblah diambil berat bidzalika, atas demikian itu, ala qadrihi, mengikut kadarnya. Itu satu, yang pertama. Atsani qassama asy-syari'u salawatullahi wa salamuhu alaihi ad-dina ila thalathatin. Syari' membahagikan. Syari' sini salawatullah salamu alaihi merujuk kepada apa? Merujuk pada Nabi lah. Majazan, kerana Nabi juga yang mensyariatkan daripada Tuhan. Yang hakikat yang mensyariatkan Allah Ta'ala. Jadi syari' itlaq pada Nabi atas dasar majaz. Dibahagikan, Nabi bahagikan agama pada tiga berdasarkan hadis Jibril yang masyhur lah. Apa dia? Islamin wa imanin wa ihsan. Islam, iman dan ihsan. Baca sikit takrif din tu. Takrif din ni ada dalam mana? Ada dalam kitab Faridah. Tak? Dalam kitab Faridah Syekh Ahmad kan? Apa itu din? Wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uquli bikhtiyarihimil mahmudi ila ma huwa khairun lidzati lahum. Tak ingat dah Syekh Ahmad tulis benda. Perletakan din tu, agama tu, perletakan Tuhan. Wad'un ilahi, apa perkara yang Tuhan letak. Sa'iqun, yang memandu. Lidhawil uquli, kepada orang yang mempunyai akal. Bikhtiyarihim, dengan memilihnya mereka. Al-mahmudi, benda yang baik, benda yang elok. Ila ma huwa khairun, kepada sesuatu yang menjadi kebaikan. Lidzat, baik bagi zat tu, lahum, bagi mereka. Suatu yang khairun bidzat, baik pada zat sesuatu itu.
bagi mereka. Khairul lahum bidzat. Yang baik bagi mereka. Lahum muta'alliqun bi khair. Jadi apa dia? Agama ni apa? Agama ialah satu susunan sistem yang Tuhan letak bagi makhluk yang berakal. Dengan sebab mereka, ikhtiar mereka dalam agama ni, mereka berusaha buat kerja agama ni bawa kepada kebaikan yang zati bagi diri mereka. Iaitu apa? Bila mereka mengikut sistem yang Tuhan letakkan ini, maka mereka akan mendapat syurga. Mereka akan mendapat al-fauzul hakiki, kejayaan yang sebenar. Itu agama tu. Itu satu sistem peletakan, bahasa moden, sistem peletakan yang Allah Ta'ala letakkan kepada yang berakal dengan cara mereka memilih perkara yang baik kepada mendapatkan khair, perkara yang kejayaan yang hakiki atau kebaikan yang hakiki kepada mereka. Okey. Mana tadi? Okey, ad-din. 3, Islam wa iman wa ihsan. Thumma fassara al-islam bi'amalil jawarih. Kemudian musannif mentafsirkan Islam dengan amal jawarih, dengan amalan anggota, wal imana ay wa fassara al-imana bi'tiqadatil qulub, dengan i'tiqad hati, wal ihsana bi muamalatil qulub, dan mentafsirkan ihsan dengan muamalat hati. Jadi amalan zahir anggota ini itu bahagian Islam. Amalan berkait dengan kepercayaan itu amalan iman. Amalan yang berkait dengan hati itu berkait dengan ihsan. Boleh tak? Baca gitulah, boleh kita baca gitu lah. Cepat habis tau. Wastalahal ulama'u, dan telah membuat istilah oleh para ulama lil kalami fi ahkamil awal, pada membincangkan pada hukum bagi yang pertama. Ulama mengistilahkan bil fiqhi, mana yang berkait dengan Islam dipanggilkan fiqh. Wathani, wastalahal ulama lil kalami fi ahkamil thani bil usul, dipanggilkan usul. Wathalithi bit tasawufi wa huwa ruhuhuma, tasawuf ni ruh keduanya. Tasawuf ini ruh fiqh dan ruh usul, ruh akidah. Kama annahuma lahul kal jasad, sebagaimana fiqh dan juga usul ni nisbah kepada tasawuf umpama jasad. Jadi takkan ada lengkapnya diri kecuali dengan ada jasad dan juga ruh. Kama la kama lahuma illa bihi, yang tidak ada kesempurnaan bagi keduanya kecuali dengannya. Tak ada kesempurna fiqh dan usul kecuali dengan tasawuf. Kama la zuhura lahu bidunihima, sebagaimana tidak zahir nyata bagi tasawuf kecuali dengan kedua-duanya. Tasawuf juga tidak akan zahir, tidak akan nampak kecuali dengan, mesti dengan adanya fiqh dan juga usul. Ni nak betul balik ni, kita bukan baca saja, baca dah faham. Jadi ada pandangan-pandangan hok lari pada ni, tolaklah. Ni ngaji dah sifat 20. Mari puak-puak batiniah, mari puak-puak mengajar ilmu tasawuf, tak ngaji itulah contohnya. Boleh terima. Jadi pelik kita. Tak kata ngaji akidah kemah, tapi bila tu tak boleh. Jadi makna apa? Makna ngaji akidah tu sekadar burung kakak dua. Tok guru sebut gitu juga. Suti-suti sebut kadang. Tak apalah waktu sebut tu, tapi kefahaman tu. Kefahaman tu. Waktu penting tu. Okey. Kama la zuhura lahu bidunihima. Jadi tak boleh pecahkan, tak boleh asingkan. Fiqh ke sebagaimana kata hak golongan makrifat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Betul tak? Tu makrifat Tok Ngali sebut gitu lah.
Waman siapa yang siapa yang kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Bila dia kenal Tuhan, maka fasadal jasad. Tapi sebut salah lah. Salah dah sebut tu. Sebut tak betul dah. Sebab orang bukan orang ngaji agak. Tahu tak? Jadi fasadal jasad, maka binasalah jasadnya. Siapa yang mengenal Allah, maka dia telah binasa jasadnya. Itulah dipanggil mati sebelum mati. Al-mautu qabla an tamut. Disebut al-mautu qabla anta mautu. Anta mautu. Al-mautu qabla anta mautu. Ia pakai sebut je, akan sebut. Ini al-mautu qabla an tamut. Mati sebelum kamu mati. Istilah tu main dengar-dengar main sebut je. Jadi betul tak tu? Ini salah faham tu. Nampak tak? Jadi tidak boleh bercerai, tidak boleh kita nak katakan tasawuf saja tanpa fiqh. Sebagaimana yang disandar pada Imam Malik tak, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainihima faqad tahaqqaqa. Man tafaqqaha walam yatasawwaf, siapa yang berfiqh tapi tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, sungguhnya telah fasik. Sebab apa? Dia tahu hukum tapi dia tidak sucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Jadi amalan dia itu akan bawa dia menjadi orang yang fasik lah. Tahu tak? Buat dosa hati. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tapi tidak berfiqh. Kodang je, orang nak beramal juga, nak tasawuf juga. Mayang tu kedok tak tahu. Mandi wajib betul kedok tak tahu. Mandi wajib pasal berak tak tahu betul kedok. Orang sebegitu, siapa yang bertasawuf tanpa berfiqh, faqad tazandaqa, sungguh jadi zindik dia, naudzubillah. Zindik ni kufur. Dia tak sedar bahawa dia telah keluar pada Islam, dia ingat ke Islam lagi. Dah sebab ibadat banyak kan. Tapi tak ada fiqh, tak ada asas. Senang je lah kena tipu di poktang syaitan. Kena senang, kena tipu. Lama-lama ngaku jadi Imam Mahdi, ngaku jadi Nabi, ngaku dapat keramah, macam-macam. Wa man jama'a bainihima faqad tahaqqaqa, siapa yang menghimpunkan antara keduanya maka telah tahqiq, sungguhlah dia. Baru tu. Mana tadi? Fahuma, maka kedua-duanya mana? Fiqh dan usul. Fiqh yang betul berdasarkan fiqh kita ni Syafi'iyah lah. Dan juga usul yang betul berdasarkan usul ahli sunnah wal jamaah. Syartun fi sihatihi, syarat pada sahnya tasawuf. Tasawuf hanya sah kalau fiqh orang tu betul, akidah tu betul. Dan kalau nak ngaji nak betul mana? Walaupun masuk tarikat, syekh tarikat, ngaku sufi, nak betul mana? Apa? Ni kata Muhtasibul Auliya Wasufiyah ni. Dia ni kayu penunduk, kayu pengukur, polis yang menentukan ni betul ke tidak betul. Kalau kita tak mau pakai kayu pengukur dia, ikut. Kata tak, yang ni kita ambil aliran Isyraqi. Tak? Ataupun aliran-aliran yang kita kata falsafi, tasawuf falsafi. Hak tu bahayalah sikit. Hak ni memang diakui bahawa jalanan tasawuf yang betul. Kama annahu syartun fi kamalihima, sebagaimana tasawuf itu syarat pada kesempurnaan fiqh dan usul. Fiqh nak jadi sempurna, tasawuf itu menyempurnakannya. Usul akidah, sempurnanya akidah dengan tasawuf. Wathani syartun fi sihhatil awal. Mana? Yang kedua. Mana yang kedua? Wathani, mana yang kedua? Athani dia kata al-iman. Dia kata Islam, iman dan ihsan kan.
Wathani, yang kedua, yakni iman itu syarat pada sah yang pertama. Iman itu syarat pada sahnya Islam. Betul tak? Orang Islam nak sah dia beriman, syarat Islam tu, dia tu Islam ke tak, mesti iman dia betul kan? Baru dia Muslim yang betul. Jadi iman itu syarat pada sahnya Islam seseorang. Kama annal awwala syartun fi sihhati tsalits. Sebagaimana yang pertama, Islam itu syarat pada sahnya tasawuf. Nak tasawuf tu sah, mesti orang Islam. Jadi iman, ni tak boleh lukis ni. Apa kalau orang nak makan ni boleh lukis. Iman syarat kepada sahnya Islam. Islam syarat sahnya tasawuf. Jadi yang paling penting dia iman. Sebab dia syarat kepada semua sekali. Sama ada syarat biwasitah atau bighairi wasitah. Nampak tak? Kama anna syartun fi sihhatil awal. Kama anna al-awwala syartun fi sihhati tsalits. Yang pertama iaitu Islam, syarat pada sahnya tasawuf. Orang tu tasawuf tapi dok Islam. Buat yoga. Buat apa nama lagi? Macam-macam. Mungkin dia dapat feeling tu ada mari. Tapi bukan betul, tak betul. Itu bukan daripada Tuhan tu. Itu feeling daripada makhluk lain. Orang yang sampai tahap apa? Nirvana contohnya. Tahap bersatu dengan alam tu. Dia mungkin akan melalui tahap-tahap tu. Tapi apa? Tasawuf tak betul bang. Tasawuf yang tidak betul. Okey. Wal muqaddamu 'alal muqaddami muqaddamun. Yang didahulukan atas yang didahulukan, maka itu didahulukan. Al muqaddamu 'alal muqaddami muqaddamun. Mana? Al muqaddamu 'alal muqaddami. Imam lah. Imam itu muqaddamun, itu didahulukan. Untuk dapat Islam mesti dahulu iman. Untuk dapat tasawuf mesti dahulu Islam. Maka yang mendahului bagi yang mendahului itu perlu didahului, iaitu iman itu muqaddamun. Fahuwa ahammu ma yu'tana bihi. Maka dialah sepenting-penting perkara yang diambil berat dengannya. Litawaqqufil kulli alaihi. Kerana terhentinya segala hak lain atasnya. Kalau tak ada iman ni habis sia-sia je hidup. Na'udzubillah min zalik. Okey. Qala al-Imam Abu Hamidin fil Mustasfa. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa, allazi sannafahu fi akhir umrihi. Yang mana Imam Ghazali karang Mustasfa ni pada akhir umur. Ni antara kitab yang akhir jugalah beliau karang kitab Al-Mustasfa fi ilmi al-usul. Ni kitab usul fiqh ni. Kitab usul fiqh. Apa dia kata? Al-ilmul kulliyu minal ulumid diniyati huwal kalamu. Ilmu yang kulli, yang meliputi daripada ilmu-ilmu agama ni ialah al-kalam, iaitu ilmu kalam. Apa-apa ilmu lain, ilmu yang berkait dengan agama, ilmu kalam tu ada bahagian dan dia meliputi, ada bahagiannya daripada setiap ilmu itu. Yakni menghendaki oleh Imam Abu Hamid dengan ilmu kalam itu, ilmu usuluddin, ilmu usuluddin lah. Qala, kata dia lagi, wasairul ulumi minal fiqhi wa usulihi wal hadithi wa tafsiri ulumun juz'iyyatun. Lain-lain ilmu daripada ilmu fiqh wa usulihi wa usulil fiqhi wal hadithi wa tafsiri ulumun juz'iyyah, itu ulum, ilmu cabang-cabang. Hak kulinya ialah ilmu akidah. Bagaimana syair kata apa? Ayyuhal muqtadi li tatluba ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalami, tatluba fiqhan kay tusahhiha hukman, thumma aghfalta munzilal ahkami. Ayyuha muqtadi, wahai orang yang keluar untuk mencari ilmu, kullu ilmin abdun li ilmil kalami, setiap ilmu-ilmu lain itu hamba kepada ilmu kalam. Tatlubu fiqhan kay tusahhiha hukman, kamu belajar fiqh supaya nak membetulkan hukum. Thumma aghfalta munzilal ahkami, tapi kamu lupa Tuhan yang menurunkan hukum. Itu penting tu. Waktu kot pilih akidah. Baca selalu kalau gagah baru tengoklah pula.
Mana tadi? Wa atnaba fi dhalika, dan atnaba. Itnab ni apa? Ai tatwil fil kalam. Membincangkan secara panjang oleh Imam Ghazali pada demikian itu. Thumma qala, kemudian kata Imam Ghazali, fa idzan, maka apabila demikian, al kalamu, maka ilmu kalam, huwal mutakaffilu, dialah yang berperanan, mutakaffil, yang berperanan, memainkan peranan, bi itsbati mabadi'il ulumid diniyati kulliha, untuk mengisbatkan mabda', asas ilmu-ilmu agama keseluruhannya. Fahiya juz'iyatun bil idhafati ilal kalam, maka ilmu-ilmu agama ini juzuk kalau dinisbahkan pada ilmu kalam. Wal kalamu huwal ilmul a'la fi rutbah, maka kalam itu ilmu yang paling tinggi pada kedudukan. Idh bihi tawassulu ila hadhil juz'iyat, kerana dengan ilmu kalam lah dapat sampai kepada juz'iyat ini. Intaha kalamu, kalam Imam Ghazali. Mudah kita ada bagi hok. Mudah. Okey, al-thalithu, yang ketiga, maqsudu hadzal ilmi, maksud ilmu ini. Apa maksud tujuan daripada ilmu akidah? Itsbatul aqaidid diniyati 'anil adillatil yaqiniyati, mengisbatkan akidah-akidah agama daripada dalil-dalil yang yakin. Kita nak isbat akidah berdasarkan dalil yang yakin. Wa faidatuhu, dan faedah ilmu kalam ni, tahliyatul imani bil iqan, menghiasi keimanan dengan keyakinan. Iman ada dah, kalau ada akidah ada iman, tapi nak mari yakin kena dalil. Nak mari yakin kena dalil, supaya kita keluar daripada ribqatit taklid, daripada ikatan taklid. Kita tak panggil muqallid dah. Wa ghayatuhu, ghayah dan matlamat tujuannya, az-zafaru bil ayani ba'da tahaqquqi wal bayani. Tujuannya az-zafru bil ayan, kita dapat mencapai. Zafru ni makna al-fauzu awil husulu, berjaya dan mencapai bil ayan, dengan melihat, makna dengan maqam al-muayanah, kita yakin akan sebagai ainul yakin, ba'da tahaqquqi wal bayan, setelah kita tahakkuk dan setelah nyata. Setelah yakin dan juga nyata, kita naik martabat kepada martabat al-ayan. Bukan sekadar ilmu yakin, ghayahnya supaya dapat naik kepada ainul yakin. Ainul yakin. Bila naik gitu, daripada kita tahakkuk, kemas kejap, dan juga nyatanya akidah, dapat kita naik kepada peringkat al-ayan, peringkat ainul yakin, yakin yang makna seakan-akan kita nampak. Hatta yughnihi, sehingga mencukupkannya, zalika, oleh demikian itu, an iqamatid dalili wal burhan, daripada menegakkan dalil dan juga bukti. Sampai tak perlu pada dalil dah. Peringkat pertama, nak isbat tu, kita isbat dengan dalil, kuat . Bila kuat tu, jadi naik lagi kepada tahap ainul yakin, sehingga lepas tu dalil tak ada benda dah. Tak perlu dalil dah. Sebab apa? Keyakinan kita itu sudah cukup kuat sampai kita tak perlu pada dalil. Nampak tak? Sebagaimana orang yang tak perlu dalil. Orang kata madu manis tak? Madu manis tak? Manis. Apa bukti madu manis? Ayah cakap rasa dah. Tak payah cakap lah manis tak manis. Dalilnya gula, semut mari urung. Dalilnya lebah ada dah ayah cakap dah. Rasa dah. Jadi bila dah rasa, dah melihat sendiri, maka tak perlu dah kepada dalil dan burhan. Nampak tak? Nak sampai kepada tahap itulah. Wa yulaqabu. Tapi ini tidak, siapa tanya? Kena faham molek ni. Ada kawan masa balik Kelang pun ni. Dah kalau gitu, makna ni ilmu lain ke? Bukan ilmu lain ni. Dia natijah daripada kefahaman akidah yang betul, membawa kepada tahap keyakinan yang tinggi.
tahap keyakinan tinggi tu, ilmu yang dapat dengan ainul yakin tu, dia takkan berbeza dengan ilmu yang dapat dengan ilmu yakin ni. Faham tak? Dia hanya peningkatan kepada kefahaman dan juga kepada tahap makrifat. Bukan maknanya kata ni tauhid sifat 20 ni tauhid orang awam. Kita nak tauhid orang makrifat, orang hakikat ni tauhid lain. Faham tak? Kena tengok orang kata gitu tu, orang kata gitu faham tak? Nak pukul rata perkataan itu salah. Takut jadi kita kata apa nama ni, rajmu bil ghaib pula. Kita tahu hati dia. Kadang-kadang orang cakap gitu dia diri tak faham. Ada gitu, ada. Cakap ni memang ada sungguh dia kata ini sifat 20 saja ni untuk orang awam je, tauhid pada akal saja ni. Kita nak belajar tauhid tinggi lagi. Tauhid tinggi yang tak lalu jalan ni. Tak lalu jalan ni, yang mana tauhid yang tinggi tu berbeza dengan ni. Kalau berbeza tu masalah. Macam mana boleh peningkatan ainul yakin pada tauhid berbeza dengan ilmu tauhid yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah jemaah? Mana ada something wrong? Ghaliknya orang hak kata gini, dia tak ngaji. Galik tak ngaji. Nampak tak? Okey. Dia kata saya ngaji, saya ada guru. Betul lah, awak ngaji kedai kopi. Awak duk lepok-lepok lepas tu ngaji. Saya mengaji ilmu makrifah dengan ni. Ataupun duk tengah malang duk cakap buah sampai pukul 3, 4 pagi. Dah mana kitab? Ada kayak kitab dah. Ini ladun ni. Oh patut pun. Okey. Ni kalau kita buah-buah dengan orang kampung, dengan orang kita masuk masyarakat, kita jumpa benda-benda gini. Jenis hak pelik-pelik gini ada. Okey. Sebab tu penting kita ajar akidah tu biar we faham. Kena sebut hak salah juga. Supaya apa? Supaya orang pelihara diri daripada ikut pegangan yang salah tu. Okey. Boleh. Hatta yughniyahu. Kena macam itulah. Hatta yughniyahu, sehingga mengkayakannya. Oleh demikian itu ai adzuf bidzufri bil ayan an iqamati dalil wal burhan. Bila dah dia yakin secara ainul yakin, tak perlu kepada dalil dah, tak perlu kepada burhan. Wa yulaqabu bi ilmi usuluddin, dan dipanggil, digelar ilmu kalam dengan ilmu usuluddin tahqiqan, secara tahqiqnya gitu. Hak secara sungguhnya ilmu ini panggil ilmu usuluddin, asas agama. Wa bi ilmi tauhidi majazan, gelaran ilmu tauhid tu gelaran majaz. Jumpa dah? Tak jumpa kita sebut ini tak? Nampak. Benda kecil je. Itu jarang kita sebut benda gini. Syekh Ahmad selalu sebut gini. Bukanlah ada kitab lain. Apa masalah? Ini tengok ini tahqiq lughawi. Dan juga kepada mafhum. Usuluddin, akidah tu ialah asas agama. Itu itlaq lafaz kepada maknanya secara hakiki. Yakni lafaz ilmu kalam ni, lafaz usuluddin, ilmu kalam ni lah, iaitu ulum itu dipanggil dengan usuluddin. Mana lafaz ni? Lafaz usuluddin tu. Usuluddin lafzun yutlaku ala majmu'il i'tiqadati ad-diniyah. Itlaq usuluddin atas makna himpunan ilmu-ilmu akidah itu itlaq hakiki. Makna kena betul. Okey. Menggelarkan ilmu tauhid kepada ilmu akidah tu majaz. Kita panggil, kita itlaq lafaz ilmu tauhid atas majmu' min al-i'tiqadati ad-diniyah itu itlaq majaz. Kat mana itlaq majaz? Wa taghliban, dan juga secara taglib. Kerana ilmu akidah ni bincang pasal apa? Pasal apa? Pasal ketuhanan, kenabian, samiyat tak? Okey, kita panggil dia ilmu tauhid. Tauhid tu salah satu cabang daripada apa yang dibincangkan dalam ilmu akidah. Yang dibincangkan ilmu akidah banyak. Tauhid itu mentauhidkan Allah, salah satu daripada cabang perbincangan ilmu akidah. Jadi kul kita panggil
sesuatu yang cool dengan nama juzuk, orang panggil apa? Itlaq majaz. Tahu tak? Rasanya Syekh Nizam Hamadi ada sebut situ tak? Tu min babi tasmiyatil kulli bismi juz'ihi. Tak? Sebab tu kadang kita gini ada tahqiqat yang tidak dibuat oleh ulama. Syekh Ahmad Zarruq dia keluarkan. Ilmu tauhid tu makna dipanggil ilmu akidah, ilmu tauhid majaz wa taghliban, dan kerana ghalib yang penting daripada perkara akidah tu ialah tauhid. Wa bi ilmil kalami istilahan. Mana? Mana istilah mana? Atau mana? Kenapa dia panggil ilmu kalam? Kenapa ilmu kalam? Itu mustalaha alaihi ahlu hadzal fan, menamakan majmu' al-mu'taqadat ad-diniyah bismil kalam, menamakan ilmu kalam istilahan. Sebagai istilah itu yang diletakkan oleh ulama bidang ni panggil ilmu kalam. Nampak tak? Adakah akidah semua tu kalam? Kalam tu perbincangan kan? Sama ada kalam merujuk kepada sifat kalam Tuhan, ataupun kalam tu merujuk kepada al-kalamu fi kaza wa kaza, ke tak apa tu. Tapi memanggilnya sebagai ilmu kalam tu istilah. Ai mujarradu al-istilah baina ahli hadzal fan, ya. Itu satu istilah. Waqila, dan kata satu pandangan. Mana? Ai fi bayani wajhi tasmiyati ilmu usuluddin bil kalam. Ni. Kenapa dipanggilkan ilmu usuluddin dengan ilmu kalam? Li'annahu kal mantiqi indal falasifati. Kerana ilmu kalam seperti mantik di sisi ulama ahli falsafah. Mantik ini ada di sisi mantik, tujuan mantik ni apa? Mantik tujuannya di sisi ahli falsafah sebagai dipanggil qanun. Qanunun, apa takrif dia? Benda takrif ilmu mantik. Apa dia? Yastati'u mura'atu biha. Apa dia? Apa dia? Tak ingat? Tak ada. Anizak. Api ingat api? Tak ada dah. Benda? Tak ada dia. Siapa ingat? Kamu lah. Apa dia? Tak ingat? Oh. Tak ada seorang ingat? Dia konun kat tu depan. Batu ada lafaz mura'atuha. Batu. Apa ni? Ingat Umi? Masa stang. Tak ingat dah. Dah jawab dah stang kok. Ada ingat tak ni? Tak ingat. Tak ingat apa ya? Carilah tak. Mana ingat? Apa dia? Ding. Apa dia tulis sebutlah, kalau tidak kita suruh. Dia kata benda ni istilah. Boleh, ada dah, jumpa dah. Qanun, alatun. Ni, qanuniyatun tahmi wa ta'simu mura'atuha al-aqla aw adh-dhihna 'anil wuqu'i fil khata'i. Ada lagi hak lebih tu, lebih pendek sikit. Gitu dah Hasan, ada tu. Alatun qanuniyatun. Okay. Tahmil al-aqla. Tu mana? Jumpa. Siapa jumpa? Takrif yang
Jumpa tak? Ha? Mana? Ta'simu mura'atuhu az-zihna anil wuqu'i fil khata'i fil fikri. Qanunun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata'i fil fikri. Betul? Ada jatuh mana-mana. Waktu takrif mana tu? Dalam kitab mantik Rasa itu ada ke ada lagi yang tu? Rasa cukup dah tu dia nasir takrif dia. Qanunun ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil wuqu'i fil khata'i fi tafkir gitu. Khata'i fil fikri. Qanun yang dapat menjaga dengan cara kita meraihkan qanun ini, kita raihkan qanun, dia dapat jaga akan kita daripada melakukan kesalahan dalam berfikir. Nampak? Boleh. Jadi sebagaimana mantik di sisi ahli falsafah, maka ilmu kalam itu dinamakan ilmu kalam. Li'annahu kal mantiqi, seperti mantik di sisi ahli falsafah. Okey. Lepas tu Syekh Nizah Hamadi dia sebutlah ada beza sikit lah antara nisbah makhdum dengan khadim. Tu tak apalah tu. Tak penting. Yang pentingnya dia nak kata sini ada pandangan mengatakan kenapa dipanggilkan ilmu usuluddin ilmu kalam juga. Tak? Kerana dinamakan ilmu kalam kerana dia dapat jaga agama itu. Dengan cara kita faham usuluddin ni, ilmu akidah ni dapat jaga agama. Sebagaimana mantik di sisi al-falsafah dia dapat menjaga cara pemikiran dan merok pihak lawan dan golongan sesat. Okey. Itu sebab penamaan ilmu kalam. Wakila, ada pandangan mengatakan inna awwala ma tukullima fihi mas'alatul kalam. Perkara pertama yang diperbahaskan dalam ilmu usuluddin ialah masalah kalam. Sebab tu dia namakan ilmu kalam. Ni juga biasa kita dengar kan. Wakila li anna awwala tarajumihim li masailihi, kerana awal-awal terjemah, awal-awal permulaan tajuk bagi masalah-masalah usul din tu, ulama akan tulis apa? Al-kalamu fi kadza. Pada awal-awal tajuk, al-kalamu fi dzat, al-kalamu fil qidam, al-kalamu fil baqa. Jadi perbincangan tentang tajuk-tajuk akidah itu dimulakan dengan permulaan perkataan al-kalamu fi kadza, maka dinamakan ilmu kalam. Ini satu wajah juga. Wa qila li annahu yurithu quwwatan 'alal kalami ma'al khusumi. Ada mengatakan dinamakan ilmu usuluddin ilmu kalam kerana dia dapat memberi kekuatan untuk berhujah dengan lawan, raddan wa qabulan, sama ada untuk menolak ataupun menerima. Orang yang tahu ilmu usuluddin dia mampu untuk rad ataupun terima perkataan lawan, boleh berhujah. Wa quwwatan 'alal kalami fi syar'iyyat, dan memberi kekuatan untuk berbicara tentang perkara-perkara syarak. Tengoklah. Orang yang ada asas ilmu usuluddin yang kemas, yang mantap, makna cara dia fikir tu, cara pemahaman tu akan mudah. Fiqh pun jadi mudah, tasawuf pun jadi mudah, ilmu-ilmu mudah. Sebab dia susun-susun. Perbincangan usuluddin ni susun cara memikir seseorang. Nampak tak? Sebab tu penting pilihan kitab tu, kadang pilihan masalah tu penting. Ni pergi baca kitab Raddu. Kitab-kitab Wahabi biasa baca tu lah. Raddu Darimi Sa'id ala Bishri Marisi. Baca kitab tu. Padahal tuang kitab tu ulama kata sebagai mujassim. Tak baca. Al-Bishri Marisi iaitu
hak tu memang Mu'attilah. Jahmiyah dia tu Mu'attilah. Jadi hak ra, hak sesat, hak sesat. Tahu tak? Ni giwak naik. Sebab apa? Sebab ra Bishr Marisi ni ada benda lah yang dituduh bahawa Asy'ariyah ni Mujassimah. Apa nama ni? Jahmiyah. Okey. Ad-Darimi Sa'id ala Bishri Al-Marisi. Dia baca kitab-kitab yang mana dia tidak membina cara pemikiran betul. Jadi serabut lah. Dia kejap ngaji dengan orang Salafi ni kata tangan Tuhan tu dua, kanan belaka. Sekejap ngaji dengan tu dak, ada kanan dah boleh jadi kiri ada juga. Sebab kanan dua ni mungkin dak jadi cacat. Apa? Lepas tu ada kata Tuhan ni bersifat dengan Tuhan ni ada tepat. Tapi tepatnya makdum. Ada kata Tuhan tak ada tepat, atau ada kata Tuhan tepat yang layak. Macam-macam. Sebab apa? Sebab tidak ada asas pemikiran betul. Pergi baca kitab-kitab yang menyebabkan serabut. Nampak tak? Ada yang kata Tuhan ada bayang. Ni kakak ni tak dengar dia. Hak Malaysia tak? Hak Malaysia tak dengar dia? Ke dengar dah? Kakak ni tak dengar dia. Hak belah Arab ada tak? Yang kata Tuhan tu ada bayang. Buktinya sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dr. Iman baru ngajar kemarin. Ada 7 tu paling kurang ada kat serak. Betul tak? Jadi Tuhan pun ada bayang. Nah, gitu. Jadi ada kata dok, siapa kata Tuhan ada bayang ni, sebab apa jadi gitu? Sebab akidah bukan dengan cara yang betul. Waktu jangan ikut down ni. Ni macam ni kitab salah ni. Kitab daripada ulama awal ni betul lah. Tapi tengoklah pula daripada kesesuaian dan juga kenapa orang baca kitab mutaakhirin. Sebab kitab mutaakhirin ni dia ditangkih, dia disaring, ditapis dan ditahqiqkan kaul-kaul itu. Sama macam fiqh lah. Orang nak ngaji kitab awal-awal nak belajar mazhab Syafi'i ngaji kitab ngaji kitab jadi tak fahaman dia kok tak fahaman dia kok. Jadi dia memberi kekuatan fil alal kalami fi syar'iyyat wa qila li annahu aqwa ma yaqa'u fil kalam, kerana dia itu yang paling kuat yang berlaku pada kalam. Lepas tu contoh apa? Min qaulihim. Ini ai ma'khuzun min qaulihim. Ini diambil daripada perkataan ulama fi aqwal kalamai, pada perkataan yang paling kuat daripada dua perkataan. Hadza huwal kalam. Ini dia kalamnya. Ini yang sebenar. Jadi al-kalam tu merujuk kepada inilah. Kerana dia itu yang paling kuat berlaku dalam perbincangan. Bila sesuatu pandangan itu paling kuat, biasanya ulama akan kata, orang akan kata hadza huwal kalam. Ini dia kalam yang sebenar. Ini dia yang pendapat sebenar. Jadi dinamakan ilmu kalam qila kerana sebab ni. Wa qila ghairu dzalika, katanya lain daripada itu. Hatta laqad anha taftazaniyu. Sehingga telah menghinggakannya oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Sa'duddin At-Taftazani ila 'asharati awjuhin, kepada 10 wajah. Imam Taftazani sebut 10 wajah kenapa dinamakan ilmu kalam. Fanzurhu, maka kamu tengoklah apa yang dinukilkan itu. Tengoklah mungkin syarah Taftazani ala Nasafiyah kot. Wa qila huwa afdalul ulumi li syarafi muta'allaqihi. Dan dikatakan bahawa dia itu ilmu paling mulia kerana mulianya ta'alluqnya, berkaitan, tepat berkaitnya. Ilmu akidah kait tentang apa? Berkait pasal ketuhanan. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada perbincangan tentang ketuhanan. Wa qala ini sejang lah. Nak berhenti mana? Okey berhenti sikit sikit lagi. Wa qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Sufyan wa Abu Yusuf. Ni antara kelebihan kitab-kitab sebegini. Kita dapat tahu sandaran dia. Apatah lagi tahqiq Syekh Nizar Hamadi ni. Nampak tak? Syekh Nizar di tahqiq kurang kita boleh dapat rujukannya. Ni ada kelebihan kita lagi ni. Contoh nak berhujah dengan lawan ni, kita dapat petik dah.
Petik dah kalam-kalam sebegini. Sebab dia ambil kadang tu daripada sumber kalam salaf, kalam para a'immah. Qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Sufyan wa Abu Yusuf. Ramai tu. Sahibu Abi Hanifah, Abu Yusuf, murid kepada Abu Hanifah, bi tahrimin nazari fihi. Ni juga isu ni. Ni Wahabi kata haram belajar ilmu kalam. Dia pun buat datang kalam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan dan Abu Yusuf. Tahrimin nazari fihi ay filmi kalam. Haram meneliti, mempelajari ilmu kalam, li'annahu lam yakun min sya'nis salaf, kerana tidak termasuk daripada perihal salaful ummah. Salah tak belajar ilmu kalam. Wa yu'inul mubtadi'ata bi fardhi syubahi, dan dia menolong ahli bid'ah dengan mengandai-andaikan syubhah. Tak, tu kita ngaji tak, setengah kitab-kitab tu syubhah tu ahli bid'ah tak pernah fikir, kita tolong mikir untuk dia. Andai kata gini gini, andai kata gini gini, betul tak? Wa yuthiru syukukan, dan menyebabkan syak-syak, wa ghairaha, dan selain daripadanya, fi qulubis salimah, dalam hati orang yang selamat. Hati orang tak ada syak bila kita berhujah dengan cara ilmu kalam, jadi ragu-ragu pula. Mula ni tak pernah fikir, apa tak? Jadi mikir pula. Wa yujibul kalama fi rububiyyati wan nubuwati la ala wajhi ta'zimi wal ihtiram, dan menyebabkan, mewajibkan berbincang, bercakap pada perihal ketuhanan dan kenabian, la ala wajhi ta'zim, atas jalan, bukan di atas jalan mengagungkan dan menghormati. Kadang-kadang kan ni sifat ni, sifat Tuhan, bertepek di Tuhan, lekat di Tuhan. Tak ke bahaya cakap gitu? Sebagaimana lekatnya merah pada bunga, pada sirap, gitu pula. Tak ke bincang bab Tuhan, sebut kadang-kadang tu menggunakan cara huraian yang tidak atas jalan mengagungkan dan mengihtiramkan. Itu dia punya apa nama ni? Ilmu kalam ni ditolak oleh para ulama sebab tu. Tengok. Wakila. Jadi bawa kil tu, bawa kil. Jadi jawabnya sebenarnya pada kil yang kedua. Wakila innama dzalika fi haqqi man ya'khudhuhu mujarradan an adillatil kitab. Demikian itu berlaku pada hak orang yang mengambilnya secara tanpa ataupun kosong, tanpa ada ataupun tersendiri daripada dalil kitab. Dia belajar ilmu kalam saja tanpa berdasarkan dalil Al-Quran, tanpa berdasarkan dalil kitab. Wakila innama, okey, itu satu. Jadi nak jawab kepada kenapa sebahagian ulama melarang berbincang ataupun melihat pada ilmu kalam. Jadi ditafsirkan itu menjadi dihalang dan keji bagi orang yang ambil ilmu kalam tanpa berpandukan kitab. Wakila innama huwa fi ahlil ahwa'i wal musyawwishina 'alan nasi. Hanya larangan yang disebut oleh ulama salaf seumpama yang disebut tadi itu pada ahli ahwa, golongan-golongan ahli hawa, ahli bid'ah, wal musyawwishin, dan orang yang cuba mentashwish, meragu-ragukan, 'alan nas, di atas manusia, bi anzarihim wa ghairiha, dengan pandangan-pandangan mereka dan selainnya. Amma tahriru al-mu'taqadi, adapun huraian akidah, bil bayan, dengan penerangan, wadaf'u syubahi, dan menolak syubhah, idza aradat, jika syubhah itu datang, fala khilafa fi wujubi daf'iha, maka tidak ada khilaf bahawa wajib tolak, bima amkana, dengan apa-apa cara yang mungkin, dengan ilmu kalam sekalipun. Wabillahi taufiq, maka dengan Allah Ta'ala sajalah taufik. Okay. Tengok, rasanya hujah ni, tengok takut Syekh Nizar Hamadi sebut kau ni. Tengok dia kata, nombor tahqiq, ta'liq nombor 2 tu, ta'liq nombor 2. Dia kata dhammu
ilmil kalami mahsurun fi arba'ati ashkhah. Hinanya, kehinaan ilmu kalam ni terhad pada 4 jenis orang. Awal, man ya'tasibu wala yuti'ul haqqa ba'da zuhuri. Orang yang ta'assub dan tidak patuh kepada kebenaran setelah zahir kebenaran. Orang ini ilmu kalam baginya tercela. Fal kalamu yakwihi 'alal munazarah. Maka ilmu kalam itu menguatkannya untuk munazarah, untuk debat dengan orang. Panggil ni debat, buat surat ni debat. Ilmu kalam sekadar itulah. Fayazidu ta'assubuhu, maka bertambah ta'assub lagi. Itu seorang ni. Orang ni ilmu kalam tercela. Yang kedua, man la takunu quwwatuhul aqilatu zakiyatan. Orang yang kekuatan akalnya tidak cerdik. Orang yang tahap akal dia tak cerdik. Tak boleh nak pergi kata. IQ rendah ke tak tahulah, boleh nak ukur ke tak tahulah. Kekuatan akal tak boleh nak pergi. Bila ngaji sikit, akik pala. Hak bugi lah. Contohlah. Fala yudriku kunhal masaili. Dia tidak mampu memahami hakikat masalah. Wad dalaili, dan hakikat dalil. Fayaqsuru aqluhu, maka jadi cetek akalnya an tahsilil yaqinil istidlali, daripada menghasilkan keyakinan yang bentuk istidlal. Fa hadzal rajul idza ishtaghala bi ilmil kalam. Orang ni kalau dia bersungguh dalam ilmu kalam, syawasha imanhu, dia akan merosakkan, menyebabkan serabut iman dia. Daya tak ya baca. Nampak tak? Takut kau gitu tak? Tu risau dulu masa buat Syekh Syakawi tu risau kau. Risau kau waktu buat private tu. Lepas tu ada orang request, banyak request. Hang tengok kau. Tengok juga, tengok di status dia ngaji bahasa Arab ke tak. Ada soalan tapi kadang tak jawab. Soalan tak jawab. Dia tengok dia. Ni siapa dia? Dia kerja belajar ke? Kata kerja biasa ni, tak ada asah ke tu. Anak apa dia? Decline je. Tak, decline je. Sebab bukan perbahasan di situ, nak belajar akidah situ. Tak sesuai. Okey. Yang ketiga, man yaqsidu ilqa' asyubhatil kalamiyah. Orang yang memang qasad untuk mencampakkan syubhah kalam ala du'afa'il muslimin, ke atas orang-orang lemah di kalangan Islam. Kama fa'alal malahidatu ifsadan lid-din. Sebagaimana dibuat oleh golongan malahidah, golongan sesat, kepada tujuan apa? Untuk merosakkan agama. Itu belajar ilmu kalam tujuan untuk merosakkan agama. Itu je nak golongan etis, golongan mulhid, orientalis dan seumpamanya. Ar-rabi' man yakhudhu fi daqa'iqil falsafati. Orang yang ingin mengarung dalam perkara-perkara halus ilmu falsafah. Wa hadza muqayyadun bima la yaftakiru ilaihi. Ini dikaitkan dengan perkara yang tidak berhajat kepadanya fi tahqiqi aqaidil islamiyah. Pada mentahqiqkan akidah Islam. Apa maksud ni? Dia ada perbahasan ilmu kalam, ilmu falsafah ni, terutamanya pada dia kata apa? Apa ni? Ilmu awaliyat ke apa nak sebut tak ingat. Istilah dia apa? Tentang jauhar, tentang aurat ni, bukan makulat tu lah, tapi lebih pada tu lagi. Lebih pada tu lagi, yang mana tidak memberi faedah dan tidak berhajat akidah Islam padanya. Awaliyat Rawami tu benda susah. Tak dia panggil ilmu dah. Umur ammah, aywah. Umur al-ammah. Itu kerjaan umur al-ammah. Hak tu itu kira kalau ahli dia bolehlah kot. Macam belajar fizik lah. Belajar ilmu fizik lah. Buat gini-gini, patut andaian berlaku gini-gini. Macam itulah. Jadi benda itu maknanya tercela kot mana? Tercela kalau dibandingkan dia itu memberi faedah atau tidak pada akidah tu je. Adapun pada benda itu jika tidak ada kesan, maka termasuk dalam asal ilmu tu haruhlah kalau tidak memberi mudarat. Okey. Jadi wabillahi taufiqu, dengan Allah Taala sajalah taufik. Jadi ada sikit wal hasilu anna inkar as-salafi li ilmi al-kalam. Ni molek ni. Syekh Nizam Hamadi sebut ni. Khulasahnya pengingkaran oleh golongan salaf bagi ilmu kalam
la yanbaghi hamluhu ala inkari kalamil asy'ariyah wal maturidiyah. Tidak patut kita tanggung di atas mengingkari perbincangan ilmu kalam yang dibuat oleh asy'ariyah maturidiyah. Bal huwa mahmulun ala inkari kalamil falasifati. Bahkan perkataan salaf itu ditanggung atas mereka mengingkari perbincangan kalam ilmu ahli falsafah, wa ahli i'tizal dan ahli mu'tazilah, wa kalami ahli jidal bil batil, dan percakapan orang ahli jidal dengan perkara yang batil. Idzil kalamu syai'u fi zamanil a'immati al-mujtahidin, kerana kalam yang masyhur pada zaman imam-imam mujtahid Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, wal kalam ahli al-i'tizal wal irja' wa amsalihima, ialah kalam di kalangan ahli Mu'tazilah, Murji'ah dan seumpamanya. Wa amma kalamu ahli sunnah wal jamaah faqad hadatha ba'dan qiradihim bi zamanin kathir. Perbincangan kalam yang dibuat oleh ahli sunnah itu berlaku setelah wafatnya mereka pada kurun yang lama dah. Khulasah gini. Ini yang jadi salah kepada Wahabi ni. Mereka tidak la yafhamul waqi'ah wala yu'aishuha wala yafhamut tarikh. Mereka tak faham waqi', tak menghidupi, menjiwai dan tak faham tarikh. Apabila dia faham kalam salah tu, dia pun duk praktikkan apa yang dikata oleh salaf kepada hak Asy'ariyah dan Maturidiyah sekarang. Apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tu kalam yang dicela pada zaman mereka. Maka kalam zaman mereka tu kalam siapa? Ahli kalam merujuk pada golongan Mu'tazilah, golongan ahli falsafah hak sesat, puak-puak Murji'ah, ahli bid'ah. Hak tu mereka cela. Tiba-tiba dia kata kalam Asy'ariyah ni. Asy'ariyah yang menamakan ilmu mereka ilmu kalam. Ilmu kalam dicela oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Tak kena lah gitu. Tak kena lah. Nampak tak? Perbincangan kalam yang di ulama Asy'ariyah Maturidiyah ni, itu disusun secara teguh dan secara sistematiknya lepas daripada wafat imam-imam besar ni. Bahkan dikata menjadi wajib pula dalam keadaan, setengah keadaan belajar ilmu kalam. Dan ilmu kalam yang Asy'ariyah Maturidiyah ambil ni dah dibuang dah daripada falsafah-falsafah hak sesat, daripada ilmu-ilmu hak ahli falsafah Yunani hak sesat tu. Tak ada dah. Bersih dah ni. Nampak tak? Hak ni orang ngaji kitab Ummul Barahin tu, ada tubik jadi Mu'tazilah, ada tubik jadi ahli golongan falsafah Aristotle, Socrates. Tak sebut pun Aristotle, Socrates lah tu. Macam mana boleh jadi ngaji 420 ni jadi gitu? Nampak tak? Jadi siapa yang benarnya? Dia kata ini nas. Betul lah nas, awak tak faham nas. Itu je. Jadi nak awak ke mana? Tu kata doa je lah dok. Doa sajalah. Bila kita tengok, kita faham dengan cara betul, kita nampak. Pula dia kata mengaji, saya mengaji dah kita Asy'ariyah. Awak mengaji betul ke tak? Ada tak dalam tu benda salah? Tunjuk hak mana salah. Okey. Kemudian kefahaman tu betul atau tidak. Ar-rabi'u wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak.